صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه الزمن. شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sahabat 22 bagi Pak Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi bi ulumihi fid dain amin. Adapun sifat yang mustahil atas mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Rasul jamak kalimah rasulun, rasul seorang, rasul jamak maknanya sekalian rasul. Mana sifat yang tidak layak dan tidak ada di tubuh para rasul alaihi wasallam, mana bukan sifat mereka. Maka iaitu lawan sifat yang tiga dahulu. Apa dia? Dusta, khianat dan kitman, mana menyembunyikan. Siddiq, amanat, tabligh. Fatanah tu ada ulama kira, ada ulama tak kira. Ya, ada yang kira, ada setengah tak kira sebab dia masuk tadammun, dia masuk dalam mana tabligh. Sebab bila nak tabligh mesti cerdik. Ya, nak tabligh mana kalau dia jahil tak boleh, mustahil. Dia menyampaikan lebih lagi maknanya. Itu mana dipilih oleh Allah SWT. 4 sifat dipakaikan kepada wakil Allah Ta'ala yang besar, wakil yang membawa amanah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia daripada min haizid kufur kepada iman, mengeluarkan mereka daripada kekufuran, min zulmatil kufri ila nuril iman wal islam, daripada kegelapan kekufuran kepada cahaya Islam. Maka bukan calang orang yang boleh membawa benda ni. Orang ni dipilih khas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikawal rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pesuruh yang dipilih atas pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu para rasul alaihi wassalatu wassalam, terutama Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila afdalul makhluqat indal itlaq. Makhluk yang paling afdal, ya, tidak ada perbahasan. Allah Taala bagi mandat yang besar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kawalan di antaranya Tuhan sebut wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak bertutur melainkan semua wahyu daripada Allah Taala. Jadi oleh kerana itu dia beri mandat besar, wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang dibawa oleh Rasul wajib kita menerima pakai, dan apa sahaja yang dilarang taklah wajib kita meninggalkan. Sebab kejayaan insan dunia dan akhirat terletak di bawah payung kedua benda itu. Iaitulah mengerja yang disuruh, fi'lul ma'murat wa tarkil manhiyat. Sebab Imam Ghazali sebut dalam Ihya, ad-din syatran. Agama tu ada 2 pembahagian. Ya, 2 pecahan. Pertama, fi'lul ma'murat, melaksanakan yang disuruh. Yang kedua, wa tarkul manhiyat, dan meninggal yang dilarang. Itu saja. Dalam agama ada 2 pecahan dia. Buat suruh, tinggal larang. Tapi apakah disuruh? Ni banyaklah. Kena menebuk satu pintu apa yang disuruh. Dan apa yang dilarang juga begitu. Ya, tidak mungkin manusia dapat melakukan benda yang disuruh, dan tidak mungkin dia boleh meninggalkan benda dilarang kalau sekiranya dia tidak mendapat pendedahan dan kepahaman benda itu.
Sebab tu kalau kita majlis besar-besar, program besar-besar, sebelum berlangsung, apa benda yang paling besar kali? Belum start program baru kan? Taklimat kan? Dia datang ni, peserta beribu datang, 10,000. Taklimat tak buat. Macam mana nak buat? Tak jalan program kan? Dia pandang dia buat apa. Kecuali ada taklimat, dia cakap seorang taklimat, susun program ini. Baru dia boleh jalan. Ya, berdasarkan pada taklimat, maka taklimat dalam muka bumi ni Al-Quran wa Sunnah. Itu taklimat besar ni. Ya, induk dia Al-Quran dan syarah dia. Syarih dia panggil ulasan daripada orang yang dilantik khas seafdal makhluk wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk memahami lagi kepahaman dulu, ya Rasulullah wakilkan kepada para ulama-ulama dia. Ya, itu maknanya susunan untuk kita menebuk kepahaman supaya kita memahami apa yang disuruh dan apa yang dilarang. Ya, buat dua benda ni selamatlah insan dunia dan akhirat di mana. Itu sifat Rasul yang hebat yang dikawal rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebut sifat yang mustahilun. Apa makna mustahil? Ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu ay subutuhu. Benda yang tak diterima pada akal ada dan sabit benda tu, akal tak terima. Apa dia? Ya, benar lawan dia apa? Ya, al-kazb, dusta. Itu tak benar pada Rasul. Kalau Rasul bersifat dengan dusta, mana kita wajib bersifat dengan dusta sebab kita disuruh mengikut. Dan begitu tabligh, amanah lawan amanah mana? Khianat. Maka kalau kita Rasul khianat, bermakna kita pun kena khianat sebab kita diarah mengikut Rasul. Jadi habis punah jahanam rosak ni dan ya, begitulah seterusnya. Jadi sifat ini tidak ada dan tidak layak pada batang tubuh insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikawal rapi oleh Allah taala. Sebab tu disuruh kita rahsia banyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab bila banyak selawat dia akan menumbuhkan ya benih kesucian mahabbah, kasih. Dan bila kasih rindu dengan Nabi kuat, maka ketika itu kita akan buat perintah dia ringan. Sebab bila kita dah sampai tahap terbuka mahabbah, kasih dengan baginda Islam, kita akan bersungguh-sungguh mencari apa yang Rasulullah redha, apa yang Rasulullah seronok dengan kita. Sudah tentulah menjunjung perintah dia dan menjauh segala larangan dia. Itu makna rahsia kita banyak selawat. Bila selawat banyak, dia akan cetuskan benda. Sebab kaedah dia, mana ahabba syai'an aksara zikruh. Siapa kasih satu benda, dia lazim banyak mengingati benda itu. Dan kalau kuat lagi jalan hakikat tuan, dia kena sentiasa hadir dengan baginda sallallahu. Ya, di mana saja dia berada, dia kena ada keperasanan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka itu lawan bagi sifat yang tiga dulu, as-sidq wal amanah wat tabligh. Ya, itu mana lawan dia? Itu khianat, mustahil. Ya, itulah menukar, dan kitman, mana menyembunyikan, itu mustahil. Kalau Rasul bersembunyi satu ayat pun kita tak dapat. Ya, itu. Ada pun sifat yang harus. Makna harus di sini pada akal, dengan makna apa? Ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Barang yang akal terima, ada berlaku pun boleh, tak berlaku pun tak apa. Ya, maknanya bersifat dengan a'rad basyariah, makan, minum, itu biasa. Mana kalau orang cerita, kita tidak menolak ya, Rasul makan, tak ada masalah, itu tak jadi satu kekurangan. Itu mana a'rad basyariah. Menerima satu daripada a'radun basyariyatun, segala sifat kemanusiaan yang tapi syarat yang tidak membawa mengurangkan martabat mereka itu yang tinggi, seperti sakit dan barang sebagainya. Sakit biasa tak? Ya, itu. Tapi sakit Rasul lebih hebat. Ya. Ikut riwayat setengah digandakan lagi, sebab dengan gandaan itu lagi mengangkat martabat baginda sallallahu dan para rasul yang lain. Ya, bila dia kena ujian, sebenarnya apa tu? Orang yang mendapat layanan Allah, titikan Tuhan, dia akan didatangkan ujian tu keadaan dia. Sebab tu orang yang makrifat benar siapa dia Tuhan, dia bila kena bala dia akan gembira tadi. Minta bala jangan, tapi datang bala tu dia seronok. Ya, at-talazzuz bil balayat tahaqqukum birridha.
berlazat dengan bala tu, itu makna dia tahqiq dalam makam redha dia dengan Tuhan. Ya, man kana fi dinihi sulban. Dalam hadis Nabi kata apa? Inna asyaddan nasi bala'anil anbiya summal amsalu fal amsal man kana fi dinihi sulbah ishtadda bala'uh. Orang yang paling kuat diuji coba oleh Allah siapa? Nabi-nabi dan rasul-rasul. Kemudian orang yang mengikuti jalan mereka, sahabat, tabi'in dan sampai hari kiamat. Dan siapa yang kuat berpegang dengan agama Allah, lagi kuat Tuhan uji dia. Bila uji bermakna orang tu pilihan. Dua ketul batu tuan ni. Satu batu ada logam emas, satu batu lagi batu gerewil dan yang mana akan diambil diuji? Yang ada logam emas. Akan diambil, dibakar, dicanai dan sebagainya. Baru dia keluar benda yang bermutu. Pakaian perhiasan yang mahal harga dia. Ada kena bakar dulu. Tapi batu gerewil orang tak nak kan. Orang jual batu gerewil RM2 naik. Tak nak kita orang menjadah kan. Sebab dia tak ada nilai. Mana orang tu bila diuji, mana dia sudah ada dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab tu para kekasih para aulia bila dia kena sakit aja keluar mulut dia apa? Alhamdulillah albasani libasal aulia. Segala puji bagimu ya Allah, engkau sarungkan hamba akan pakaian kekasih engkau. Tu dia ni. Sebab dia faham. Sebab dia menilik dengan nur ma'rifah. Kalau dia menilik dengan zulmatus syahwah, habis. Dia tilik dengan kegelapan nafsu, habislah sakit. Susah kita nak makan berbaik. Macam belukang pun. Uduh nau pun. Ya. Satu. Yang kedua, Sayyidina Umar kata, kalau engkau redha dengan qada Tuhan, maka rafa'a Allahu darajat, atau angkat derajat kamu. Tapi kalau kamu tak redha, wa qada'ullahu yajri, qada Tuhan tetap berlaku. Qada Tuhan tak ikut engkau, kata Sayyidina Umar. Dia kata demam 3 hari, ya, kita redha, masya-Allah, terangkat martabat dia tinggi. Tapi kata redha, qada Tuhan tak ikut dia, tetap dikena juga kan. Itu maksudnya. Maka parda bima qasamal maliku fa innama, redha lah apa yang telah ditaksib oleh pemilik segala-galanya, Tuhan segala-gala makhluk, huwallahu taala. Ya, satu. Kemudian memandang daripada apa? Kelebihan pula. Peringkat awal dia pandang kelebihan sebab cetusan kalbi dia tak ada menangkap. Satu hari dalam hadis kalau kita demam, kita dapat pahala ibadat setahun. Main tuan, nak buat ibadat ni susah. Kemudian setahun pula. Kita buat ibadat kan nak jadi, kadang-kadang buat zahir jadi, reject pula dalam. Tak ikhlasnya, riaknya, ujung macam-macam. Ini solid setahun punya ibadat. Hanya satu hari dia demam, dia reda. 2 hari 2 tahun, 3 hari 70 tahun. Umur kita pun tambah 70 tahun. Tiba-tiba Tuhan hadiahkan dia satu bentuk ujian yang mengangkat dan memberikan ganjaran yang besar dan kedudukan yang tinggi. Jadi memandang pada tu, bila dia kena aja ujian, Masya Allah, dia terasa dia sedang dimuliakan. Itu pandangan arif billah. Ya, arif. Kalau pandangan sebalik ni, itu bukan arif, itu ma'arif nama dia. Itu ma'arif. Ya, itu ma'arif ni. Kena sikit tak boleh, kena balik sikit tak boleh. Wah, itu kacau ni. Ya. Sebab tu kita reda apa yang Tuhan letakkan, ada hikmat. Wa khalaqta hadza batilan subhanak. Tuhan tak jadikan benda tu sia-sia, tidak. Kita berdoa hari-hari tuan, di rumah, di masjid, sama ada di imam, makmum, semua kita doa apa? Allahumma inna kalau ramai, kalau Allahumma inni kalau seorang. Apa kita minta? As'aluka atau nas'alukal jannah. Ya, kita minta syur. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, berikan kami keridaan-Mu dan syurga-Mu. Ya, dan kita minta jauh pula min sakhatika wan nar. Ya, daripada sakhat, kemurkaan Tuhan dan neraka. Baik, Tuhan terima. Ya, Tuhan senaraikan dia jadi ahli jannah. Dia akan masuk syurga orang. Contoh. Tapi memandangkan kedudukan dia, dia nak meninggal 2 bulan lagi. Kedudukan dia sekarang penuh dengan dosa kan. Bertambun dosa dia, penuh langit bumi. Macam mana nak masuk? La yadkhulul jannah illa nazif. Takkan masuk syurga melainkan bersih. Maka Tuhan kerja kan dia. 2 bulan tu Tuhan kerja dia, Tuhan cuci dia. Demam, sakit tu, ke hospital, masuk ICU, keluar balik, masuk CCU, keluar balik. Habis Tuhan kerja dia kan. Cukup tarik, pum, bersih. Dia pula kena uji tu, dia tahan, dia sabar je. Dia sabar je. Naik. Pum, naik. Tiba akhir hayat dia, elok dia bersih, Tuhan pun ambil dia. Syurga tunggu dia. Itu maksudnya. Ya. Sebab banyak orang-orang salih dulu, lepas ibadat-ibadat, dia jalankan.
Lepas pergi haji tak lama dia balik. Lepas bulan puasa tak lama sebulan dia balik. Itu setengah-setengah. Bukan kata yang lain tak baik, mana setengah daripada dia, tanda. Dia telah diproses Allah Ta'ala angkat. Dia proses Allah Ta'ala angkat. Jadi bala tu Tuhan proses, Tuhan angkat martabat dia, dan Tuhan bukakan lagi cahaya makrifat dia dengan Allah Ta'ala. Atas sebab kita kena pandang dengan pandangan nurul ma'rifah, ya, jangan pandang dengan nurul jahalah. Ada ni. Dan demikian lagi wajib atas setiap mukallaf. Apa makna mukallaf? Allazi kullifah, mana insan yang telah ditaklifkan syarak. Itu makna mukallaf. Sifat dia apa? Akilun, berakal, dan lagi balighun, sampai umur. Ya, sampai umur maknanya dengan dia sampai umur dan juga akil. Kalau dia berakal tapi tak sampai umur, lain cerita dia, lain hukum. Atau dia maknanya balik sampai umur tapi tak ada akal, lain hukum lah. Taklif syarak tak kena pada dia. Taklif syarak tak kena kepada orang yang belum balik, dan taklif syarak tak kena pada orang yang tidak berakal. Itu maksud dia. Sebab taklif makna mukallaf, orang yang berakal, dan dia maknanya sampai umur. Maka ada syarak, hukum syarak ada kat dia. Tuan letak taklifi syar'i aja, ya. Timbul persoalan dalam Quran, kata la yukallif la ikrah fid din. La ikrah fid din, tak ada paksaan dalam agama. Kenapa pula tuan wajib ni paksa ni? Ayat itu bukan kita sebenarnya. La ikrah fid din, ayat ni lil kafirin, bagi orang kafir. Kita tak boleh paksa dia. Tangkap ni, iman, ucap, kau tidak kekal lehi. Itu tak boleh ni, Tuhan tak suruh macam tu. Ya, ada pun bagi kita Tuhan paksa tadi, dia panggil takrimah, tashrifan. Dia memuliakan insan. Dia tak nak orang mukmin ni secara umum dia panggil wali umum. Ya, kata Imam Syafi'i, kullu mu'minin awliya. Tiap-tiap orang mukmin semua waliullah. Apa makna wali? Wali am, mana kekasih. Bukan wali khas lain. Dia makrifat dengan tajalliat futuhat, tu lain cerita lagi tinggi. Ini secara umum, sebab kekasih. Orang beriman tu kekasih. Jadi Allah Ta'ala sayang kita, maka dia letakkan perkara yang boleh menyelamatkan kita di sana. Dia suruh dan dilarang. Buat suruh, tinggal larang, syurga tempat dia. Maka dia nak kasih dia masuk syurga, maka dia letakkan hukum. Tak buat suruh ni, dia denda. Macam kita sayang anak lah kan. Ya, gotan tadi kita gotan. Dia tak berjauh betul, dia main kita gotan ni. Bukan gotan tu mana kita apa? Kita benci lah. Ya, sebab budak tu bila bermatang baru dia ucap terima kasih. Terima kasih Bapak Rotan, terima kasih Cikgu Rotan saya. Sebab dia faham. Rotan tu untuk mendidik, iaitu maksudnya. Jadi Allah Ta'ala beri pada orang beriman tu taklif syar'i, itu ialah untuk membetulkan kedudukan dia supaya dia layak menerima nikmat besar di akhirat kelak. Apa dia bagi orang mukallaf? Wajib dia mengetahui satu, dan seterusnya menjadikan pegangan. Dia panggil mengiktikadkan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan para nabi yang ummi daripada Quraisy. Ya, dibangkitkan nabi kita SAW afdalul makhlukat dalam keadaan ummi. Maka ummi ni ada ikhtilaf ulama. Ummi yang masyhur kita kata tak membaca dan menulis. Ya, tapi setengah ulama mentafsirkan ummi dengan makna asli. Ya, ummi dengan makna asal. Sebab apa? Semua asal daripada ibu. Ya, bapa tak beranak kan, ibu. Jadi kerana asal semua makhluk min nuri Rasulullah SAW. Itu ada hadis Jabir dan banyak hadis lain. Dijadikan manusia ni min nur, daripada nur Rasulullah SAW. Maka nur dipanggil asal ummi. Itu makna dia. Ya, ada ulama tafsirkan, mengatakan tak ada pimpinan agung besar tak untuk membaca dan menulis. Itu ada hujah ulama yang mengatakan bukan makna tak tahu menulis, dengan mana dia asli nur daripada dia. Ada juga ulama, dan ada juga ulama mentafsirkan keummian Nabi ni bukan macam keummian kita. Keummian kita tak tahu baca, tak tahu menulis. Itu makna ummi. Ya, dengan makna dia duduk dalam keadaan jahalah, kejahilan. Tapi ummi Rasulullah SAW itu satu kemuliaan. Keummian Nabi itu adalah satu rahsia hikmah, di mana menolak supaya jangan golongan kufar membangsakan Islam adalah tulisan dan maknanya ya rekaan Rasulullah SAW.
Jadi Rasulullah SAW lepas daripada nak menulis, ya, orang alat untuk menerima ilmu ialah menulis dan membaca. Kalau tak erti membaca, tak erti menulis, dia payah menerima ilmu. Ya, sebab ilmu itu dipaparkan daripada pembacaan dan penulisan. Oleh kerana Rasulullah SAW tidak mengambil ilmu secara kita biasa. Rasulullah punya ilmu luar biasa, ilmu paling tinggi, wahyu minallah. Maka lain cara lah, itu cara khususiah. Ya, makna terus wahyu daripada Allah yang turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita pandai membaca hebat macam mana 10 bahasa sekalipun, wahyu tak turun kat kita kan. Kita tak turun wahyu. Tu. Habis-habis pun ilham dah. Ilham Rabbani, kalau sekiranya kalbi dia safa, suci sebenar, maka dipancarkan nur makrifat atau tajuk lain. Tapi tak sampai tidak makam Nabi dan Rasul. Ya, maka Nabi Rasul diakhiri oleh Nabi kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'di, tak ada nabi selepas aku. Iaitu selepas daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Daripada Quraisy dan diperanakkan di Makkah. Jangan tanya Nabi kita beranak mana. Ana pun tak perlu ingat dah. Wah, banyak kacau. Berat ni pimpinan agung ni. Dilahirkan Nabi di Makkatul Mukarramah dan dimakamkan di Madinatul Munawwarah. Dan nama Nabi SAW ialah Muhammad, ya, di bawah dan Ahmad di atas. Dan nama Nabi dekat 200 ada nabi-nabi itu. Ya, Yasin pun nama Nabi, Taha nama Nabi, Aqib nama Nabi, Hasyir nama Nabi, banyak nama Nabi. Sebab tu kalau kita baca Yasin, ya, Yasin sunat selawat. Ya, Yasin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemudian terus baca. Sebab tu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasin itu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, setengah daripada nama. Dibangkitkan di Makkah yang kering kontang, tuan-tuan. Manusia paling, insan paling mulia, paling hebat. Laulaka makanatil aflaq, kalau tidak kena engkau ya Muhammad, aku tak jadi ke langit bumi. Hebat tak hebat, tuan-tuan ya? Ya, kalau ikut akal kita yang singkat, lahirkan Nabi kat mana, tuan? Europe kan? California ke Kashmir ke tempat perangan dah. Kekasih dia yang hebat diletak di padang pasir kering kontang. Ya, semua ada isyarat. Apa makna tu? Itu menunjukkan anna dunya la qimata laha, bahawa dunia ni tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Kekasih dia tak akan beri hadiah kepada kekasih barang yang tidak bernilai. Sebab tu Nabi kata, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah, ma sakal kafira jur'ata ma'in." Kalau adalah harga dunia ni daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, kalau ada harga di sebelah sayap nyamuk, dia kata baginda sallam, "Ma sakal kafira jur'ata ma'in." Allah Ta'ala tak akan beri orang kafir itu seteguk air pun. Li'annal kafiru aduwullah, sebab orang kafir itu musuh Tuhan. Dan jenayah paling besar dilakukan oleh orang kafir ialah menolak ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Faham? Ya? Menolak ketuhanan Allah Taala. An-nas fi naba'in azim. Manusia berada dalam jenayah yang besar. Akhluku wa arzuku wa yu'badu ghairi. Manusia berada dalam jenayah paling besar dengan Tuhan. Aku jadikan dia, Tuhan kata, aku bagi rezeki dia, tiba-tiba dia sembah yang lain daripada aku. Tuan-tuan pun nak tengok tak cerita si Tenggang kan? Walau cerita rekaan, tapi kalau kita tengok terbakau tak darah kan? Oh, terbakau darah kita. Ya, darah kita kalau darah tinggi dia naik tinggi. Ya, seorang anak yang dipelihara macam nak mati oleh ibu dia, bila dah senang ibu jumpa engkau siapa? Aku ibu. Hei, jangan dia hambat. Kita punya geram. Nasib baik tak tendang TV. Ya, marah tak? Marah. Bila seorang anak yang lupa jasa ibu dia tadi, kemudian dia buat ibu dia macam tu, kita dah tak boleh tahan marah dah. Ini bukan anak, ini makhluk fakir hina, diberi nikmat setiap masa oleh Allah Ta'ala. Tiba-tiba Tuhan suruh sembah dia, diri sembah yang lain. Ketuhanan Allah dinafikan. Itu jenayah paling besar. Banyak orang akan disumbat secara kekal di dalam neraka wal a'yadzubillah. Ya, itu maknanya besar. Sebab itulah kalau ada harga dunia ni, nasai Allah Ta'ala takkan beri walaupun sebelah sayap nyamuk, bukan 12 kan?
Sayap nyamuk ni kalau tuan-tuan kumpul ada 100, pergi letak atas timbang jarum tak bergerak. Sayap terlampau nipis kan. Itu kalau ada besar tu dunia, tuan tak bagi pada orang kafir. Bermakna apa? Dunia tidak ada nilaian di sisi Allah. Bila tuan-tuan nak nampak nilaian dunia dan nilaiannya, bila diadu, ya, sebab nilai ni hebat, cantik, panjang, pendek juga semua ni dipanggil amron i'tibari, benda bangsa kira-kira. Dan bila benda bangsa kira-kira, dia tak boleh akan dapat jawapan kalau dia tak ada bandingan. Ya, kita angkat satu objek, kita kata benda ni besar atau kecil. Kalau seorang jawab besar, salah. Kalau jawab kecil pun salah. Kalau kata dia besar, kita banding dengan meja, dia jadi ke kecil. Ya. Kalau kita kata dia kecil, kita banding dengan jari, dia besar. Jadi benda tu bisa ada banding. Jadi nak tahu dunia tu kena banding dengan akhirat. Dia kenal akhirat melalui Quran dan hadis sahih. Oh, baru dia nampak sikit dunia ni. Ya. Contoh raka'atain fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat fajar. Tuan-tuan sembahyang berapa ratus rakaat dia? 1000 rakaat dah. 2 rakaat dia tuan-tuan sembahyang tu, harga dia tu lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Macam belum lagi sembahyang subuh. Baru sunat subuh tu dia punya nilai dia tuan letak lebih hebat daripada dunia dan isi dunia. Kalau subuh pula ganda 70. Dalam kaedah fiqh kata 70 kali amalan sunat baru 1 wajib. 70 kali puasa sunat baru sama 1 puasa wajib. 70 kali sembahyang sunat baru sama 1 fardu yang wajib. Betapa besar kan? Kalau taklid semua hidup dia panjang sembahyang sekali contohnya lah. Bayangkan berapa puluh tahun dia sembahyang. Mana tak layak dunia nak menanggung kan? Sebab tu bila Al-Quran sebut dan hadis sebut kehebatan dahsyat nikmat di akhirat, masya-Allah. Ini penting kita kenal. Bila kita kenal, baru kita hala tuju, kita buat ibadat, Tuhan nampak bahawa yang Tuhan sediakan kita hebat besar di sana besok. Ya, itu di antara dia tuan-tuan ni. Sebab tu tak pelik kalau kenapa kekasih pula dia duduk di Mekah, bumi kering kontang. Sebab tu kekasih letak benda yang hebat. Tak ada kehebatan dunia sedar. Tuan-tuan carilah kalau ada dalam Al-Quran kan, ada dalam hadis sahih tunjuk dunia ni hebat, tuan-tuan ambil kereta saya ambil. Ambil kereta saya bagi kunci. Tak ada satu ayat Quran, tak ada satu hadis sahih yang menunjukkan dunia ni lebih dalam. Ya. Tak ada tu ayat. Wa mal hayatun illa mataul ghurur. Sifat dia menipu daya manusia. Samanan qalila, mataun qalil, semua sedikit. Bila Quran kata dunia sedikit, kita perasan besar. Betul tak pandangan kita? Salah. Silap. Siapa yang memandang dunia hebat besar, ada dunia tak apa kan? Jangan masuk kalbi, jangan pandang dia besar. Kita masuk di dalam, dia habis rosak kalbi kita. Kalbi kita akan malap dan tak akan dapat makrifat dengan Allah Ta'ala. Ya, tolong jaga kalbi, jangan masuk dunia ke dalam. Bawa ke luar je. Dia nak jadi jutawan pun lantak dia lah, tak apa. Jadi dia halal sudah. Dalam jangan masuk. Ni Baitur Rabb, rumah Tuhan. Bukan maknanya Tuhan duduk dalam. Rumah untuk urusan kita dengan benda yang besar. Daripada Al-Ma'arifah, At-Tajalliyat, Wal-Futuhat. Oh, semua di dalam. Ya, insan dia ada kalbi, dia panggil apa? Sir, yang tinggi martabat insan. Ya, sebab kita jaga tu. Kita jaga jangan dikotorkan dia. Ya, bersihkan dia. Maka ikut cara apa yang didedahkan oleh Allah. Ini semua isyarat, simbol. Atau letakkan kekasih yang paling hebat, yang paling dikasih, letak di tengah-tengah bumi kering kontang, benda ni apa tak hebat dia. Itu menandakan ada rahsia. Itu adalah hadis yang disebut. Jadi kalau begitu kita akan jelas bahawasanya kalau kita dapat dunia banyak mana pun kita tak akan hanyut. Sebab kita tahu sikit akhirat lagi besar. Dan kalau kita diuji melepek sekalipun kita tak akan melatah. Sebab kita tahu akhirat lagi dahsyat azab dia. Atau stand kita ada tuan. Ya. Jadi dilahirkan baginda salam di tanah bumi Makkah. Sebab bumi Makkah dengan bumi Madinah mana afdal? Afdal bumi Makkah. Kecuali bila diidafat pada Nabi, maka bumi Madinah lebih afdal sebab Rasulullah di situ. Ya, bumi yang menanggung jasad Rasulullah SAW, kawasan menanggung jasad itu tak ada. Itu lebih hebat sebab Rasul adalah seafdal makhluk. Kalau tidak dia kena dia tak jadikan kita semua tuan ni. Kita menumpang rahmat baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh kita banyaklah kita selawat dan terbaik gunakan salatul iskin, selawat kerinduan. Tuan-tuan selawat tu rindu betul dengan Nabi. InsyaAllah banyak pembukaan rahsia akan dibuka.
dan dimakamkan di dalam negeri Madinatul Munawwarah. Nama bagi salat ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Abdullah, ya, anak kepada Abdul Muttalib, anak kepada Hashim, anak kepada Abdul Manaf, dan disuruh kepada sekalian Arab dan Ajam. Ajam apa? Mahasiswa Arab. Kita semua Ajam lah, lain daripada bangsa Arab dia panggil Ajam. Ya, Melayu, Cina, Koleng, Kedayak, Sakai ke sama kan. Hukum dia apa? Ajam, mana lain daripada Arab. Dan jin dan manusia sakalain, dua makhluk yang memberatkan dunia dan menanggung taklif syar'i, ila al-jin wal ins, ya. Maka membinasakan syariatnya itu, ya, akan segala syariat Nabi yang dahulu daripada penghulu segala manusia, ia telah terlebih daripada segala anbiya yang dahulu-dahulu. Kedudukan Rasulullah SAW lebih afdal daripada sekalian anbiya dan rasul, sebab digelarkan Sayyidul Mursalin. Dan kedatangan Nabi menasahkan segala syariat yang lain. Tapi wajib beriman dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Cuma syariat itu diubah mengikut hikmah yang maha mengetahui daripada Allah Ta'ala. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap yang akil, yang berakal, lagi balik sampai umur. Perempuan 9 tahun kalau sinnian, kalau lelaki 15 tahun. 15 tahun apa? Qamariyah. Sebab tu anak-anak kalau lahir perempuan baik, lelaki baik, tuan-tuan kena tanda bulan Qamariyah. Banyak dia nak bahas besok dalam bab hid, dalam bab apa banyak. Ya, bulan Islam, ya. Muharram sampai Rajab, Syaban, kata dia apa. Tu banyak kiraan akan berlaku di situ. Dan dikhabarkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ada perbuatan dunia dan akhirat, semua lengkap dalam Quran. Sebab ulama kata kalau kita ambil huruf awal Al-Quran apa? Ba, bismillah. Dicantum dengan huruf akhir Quran apa? Sin. Minal jinnati wan nasin. Kalau sin dengan bas, dia punya apa? Bas. Apa makna bas? Cukup, lengkap. Dalam Quran semua ada. Ya, didikan peribadi, individu, keluarga, masyarakat, negara, dunia, akhirat, semua di dalam Quran. Lengkap selengkap-lengkapnya, ya. Atau kehebatan kitab akhir zaman. Ya, itulah Al-Quranul Karim. Diturunkan kepada insan yang termulia, yang dikawal rapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Batu ulama kata kalau aku boleh lompat ke bintang Suraya, aku nak melompat. Sebab apa? Sebab terlampau seronok gembira dipilih menjadi umat akhir zaman, umat Rasulullah SAW. Ya, bersyukur banyak dan banyak berselawatlah. Dan bahawasanya tiada diterima iman seorang melainkan membenar akan barang yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Dia kata saya beriman dengan Allah je, Rasul tidak beriman. Jawab dia kafar, kufuran. Sebab kalau dia kata dipegang Quran tapi dia tolak Rasulullah, bermakna dia tolak Quran. Dalam Quran beri mandat secara mutlak, wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Apa saja datang ke Rasul nak kamu terima pakai, dan apa dilarang nak kamu tinggalkan. Satu mandat otoriti besar diberikan oleh Allah Taala yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim mana, ya. Dan bahawasanya tidak diterima iman seorang melainkan membenarkan akan barang yang dikhabarkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian daripada mati, seperti soal apa? Mukar, nakir dan para malaikat, ya. Iaitulah mana malaikat, dua malaikat yang haibah, yang gerun, dan malaikat yang menakutkan, mendapat ia akan mayat besok. Mukar dan nakir disoal. Dan bertanya kedua daripada tauhid. Kebesarnya makrifat mana? Malaikat besok dalam kubur, dia tak tanya entahnya kam arkamis salah. Tanya. Berapa rukun sembahyang? Dia tak tanya entah. Dia tanya apa? Mar rabbuka, siapa Tuhan kamu? Itu rahsia, maknanya apa? Makrifat akan Allah. Semua duduk di bawah dia. Uhibbu an u'rifa fa khalaqal khalaq. Aku kasih aku dikenal, Tuhan kata, maka aku jadikan makhluk supaya mengenal akan aku. Sebab insan kalau dikenal betul-betul siapa dia Allah Ta'ala, dia takkan berani melanggar perintah dia, dan hati dia akan cukup kuat rindu dengan Tuhan kalau dikenal. Sebab Allah Ta'ala ialah zat yattasif bil kamalat. Allah Ta'ala zat yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Mana jiwa manusia yang tidak cenderung kepada benda yang hebat? Kalau nisbah harga, benda paling mahal. Kalau nisbah paling cantik, benda paling comel, hati kita akan jatuh.
Ya, kalau model dia terbaru, hati kita akan jatuh. Dia nak benda hebat, maka semua kehebatan ialah milik segala kekurangan ialah milik makhluk. Sebab tu rahsia, bila dia kenal rahsia dia akan jatuh. Mana kalau dia langgar perintah Tuhan, dia belum kenal betul dulu. Dia belum kenal siapa dia Allah Ta'ala. Kalau dia kenal Allah Ta'ala sebenar kenal, Masya Allah, dia akan rasakan satu sir rahsia kenikmatan yang akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Sebab rahsia, ditanya dalam alam barzakh, mar rabbuka, siapa Tuhan kamu? Jadi kalau orang beriman yang jawab iman dia lah, Allahu Rabbi. Kalau orang kafir kata la adri, aku tak tahu. Malaikat pun angkat dia punya pemukul, bam, dia tali tuan-tuan, 70 hasta dalam tanah. Tuan-tuan tengok kan, orang projek buat bangunan 25 tingkat misalnya, dia akan piling. Sekali dia piling tu, berapa batu dengar tu berdentum masuk sekaki kan, boom boom. Malaikat punya tali 70 hasta tu, bayang. Dengan tubuh kita yang kerdil dan pemukul malaikat itu, kalau dihimpunkan jin dan manusia daripada awal Nabi Adam sampai kiamat, nak angkat seorang tak boleh angkat. Tak boleh bergerak pun tidak. Yang boleh angkat khas tu malaikat yang tukar pukul dia. Kemudian dititik pula atas belakang insan yang terlalu kerdil, yang besar dia temberang ni kan. Atau dunia kecil, yang besar temerang dia, tak mau sujud ke Tuhan, buat degil dengan Tuhan, mam dititik ke bawah, dia terik balik tongkil, tak mati dia ni. Dia tak akan mati, dia tak ada kematian di sana lagi. Rasalah itu. Bayangkan kalau nak sampai kiamat dalam kubur punya azab pun, dah tak tahan. Itu maksud dia supaya kita kenal, supaya ada rahsia pengenalan kepada Tuhan tu. Makrifat Tuhan tu rahsia dia besar kan? Habis. Dan di salah apa ditanya, iaitulah marrabbuka wa ma dinuka, wa man nabiyuka, siapa Tuhan kamu, kemudian apa agama kamu. Bermakna kalau dia kenal Tuhan, dia confirm, dia akan berpegang dengan agama yang diredai oleh Allah. Inna dina indallah al-Islam, agama yang direda di Timur Ta'ala ialah al-Islam. Kemudian bila Islam, siapa Nabi dia? Wa Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah, itu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 rangkaian besar, dan mengenal akan Tuhannya dan agama dan pembawa dia ialah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua malaikat ini, itu mana permulaan fitnah kemudian daripada mati. Selepas tarikan ruh dan dia dipisahkan saya. Apa makna mati? Maut, mufarraqatur ruh anil jasad, bercerainya roh dari jasad. Benda yang dah bersebati tuan-tuan, 50 tahun, 70 tahun, lagi lama lagi sebati. Tiba nak tarik, nak pisahkan, macam mana rasa tuan-tuan? Lebih dahsyat daripada kulit kambing yang disiat waktu hidup tuan-tuan. Kambing kan hidup-hidup, kita belah sikit, kita tarik macam mana dia melaung. Lebih dahsyat pada itu. Imam Ghazali kata kadang-kadang lebih dahsyat daripada dipalu 100 kali. Ada kadang lebih dahsyat daripada dipalu 1000 kali. Ambil pedang, kita sasar belakang, kita zap, gabak 1 kali. Ambil lagi, zap, kumpulkanlah. Mengikut kadar dia dengan Tuhan. Kalau kadar dia dengan Tuhan jauh sangat, maknanya banyak sangat buat kes lah, ringkas dia, dahsyatlah teruk ni. Kalau kadar dia dengan Tuhan cantik, rapat, dia dapat kerajaan Tuhan, Masya Allah, dia akan dijemput dengan baik. Itu tanda mana, itu ringkasan dia tuan-tuan ni. Itu bab utama tu, nak terik baru tuan-tuan ni. Belum soal lagi banyak tuan-tuan. Allah. Sebab kita al-haya ba'dal mamat, itu di antara fitnah yang pertama, tak dipisah. Fitnah yang kedua, ini dia soal ni. Dia tanya tak dapat, zap dikira tuan-tuan ni. Ni soalan dah bocor. Tapi tak sebarangan orang boleh jawab. Yang boleh jawab ialah orang yang mengikut perintah dia je. Yang tak dapat mengikut perintah dia, tak boleh jawab macam ni. Kita biar soalan bocor je, batal peperiksaan, kena ulang balik. Soalan dah bocor. Dia tampal tak kuat, bocor. Ini sengaja dibocorkan. Sengaja dia beritahu. Dan ini akan dia soal. Sebab yang jawab tu ialah iman itu. Dan kedua malaikat itu, itulah permulaan fitnah, mana permulaan ujian, kemudian daripada kematian. Perpisahan roh dengan jasad yang amat dahsyat. Dan kita makin lama makin dekat tuan-tuan ni. Kullu atin qarib, tiap-tiap benda datang ni makin dekat. Jam yang kita tengok, pusingan hari yang berlaku menunjukkan apa? Umur ke makin dekat untuk kita kembali.
Kalau umur kita dah lebih 50-60 tahun ni, orang kata tuan, dah bau apa tuan? Bau apa? Bau tanah. Ya, dah bau tanah, masa pun dah dekat nak kembali. Ya, sebab tu dalam syarak disuruh kita banyak mengingati kematian. Ulama ada bagi 3 tuan. Dia kata umur ka salasatul ayyam, yaumun qad madat wa yaumun atadrikuhu amla. Umur kamu 3 hari ni. 1 hari dah lepas semalam, hari apa? Jumaat. Esok belum tahu lagi. Ya, yang ada sekarang ni, yang ada. Fagtanim, tawanlah kamu sungguh-sungguh dengan amal soleh. Termasuk. Ada lagi dibuat dekat umur ka salasatu saat. Umur kamu 3 jam je. Sa'atun qad madat, 1 jam dah lepas. Tadi apa? 7.30 dah tak ada. Sekarang 8.30. 9.30 belum tahu. Ya, 7.30 belum tahu kan ni. Sebab tanda akhir zaman, tanda kecil alamat kiamat ialah mautun. Dia punya mati apa? Fujaah. Mati dia secara mengejut. Baghtatan. Kita dengar berita si pulang meninggal. Semalam dia minum teh dengan saya. Tu semalam. Hari ni dah tukar nama. Dah pakai uniform lain tuan-tuan ya. Ya dah sama ni. Dan ada ulama dibuat lagi pula nafas. Umruka salasatu anfas. Umur kamu 3 nafas. Nafasun qad madat wa tamasun atar juga amla. 1 nafas dah terik, belum tahu dia lepas. Kadang dia terik, tak boleh lepas, kadang dia lepas tak boleh terik. Ya, al-maut yaji'u bainan nafasain. Maut sampai antara 2 nafas. Ada orang sedut, ya, tak dapat embus, ada dia embus, tak ada kam habis tu. Ya, tuan-tuan nak pergi tengok, dia dapat ICU ni mati. Pergi tempat buat jantung kan. Slow. Bila dia milih jalan lurus dia habis. Dia naik macam ni boleh tahan lagi, bila slow ada semua dah suspend. Dia ngap aja habis. Ya. Dan benda ni akan berlaku. Tiap-tiap seorang menghadapi dia. Ya, yang penting bagi kita yang kita nak jaga apa? Dia keluar saat akhir tu dalam keadaan redha Tuhan. Itu yang penting. Dalam hadis Nabi kata al-ibra bil khawatim. Kiraan manusia sama ada diselamat di sana atau sebaliknya dikira di mana? Di ujung umur tu. Indan tihai ajalihim, ketika stop ajal sampai tam. Kalau situ dia cantik, alhamdulillah. Ya, sebab tu oleh kerana di situ kita tak tahu. Tapi tak lusa tu berapa jam dan berapa saat lagi tak tahu, maka kita gunakan zikir apa? Fi kulli lamhatin wa nah. Kita nak kedudukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha kontak kita dengan Tuhan, Muhammadur Rasulullah kontak kita dengan Rasulullah SAW. Mana memberikan ketaatan kepada Tuhan dan kesetiaan kepada baginda SAW berada dalam tiap-tiap lamha kelipan mata kita. Wa nafasin, dan berada tiap-tiap nafas. Mana kita sentiasa mengikat diri kita dengan maknanya perjalanan yang telah ditunjukkan oleh Allah SWT, yang telah dikhabarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Man tamassaka bi sunnati dakhala jannah. Siapa berpegang teguh dengan sunnahku, maka jaminan syurgalah untuk dia. Itu rahsia kita banyak selawat tuan-tuan. Allah. Dan satu lagi, demikian lagi wajib mari kita dipercaya akan seksa kubur. Allah. Bagi orang yang maksiat. Kalau dalam tarekat Naqsyabandiyah tuan-tuan terbuka benda ni kan. Ya, dalam tarekat Naqsyabandiyah dia pakai wukuf kalbi, sab terbuka. Ya, apa yang dijanjikan semua tu nampak. Dia panggil ilmu, dia panggil apa? Iman syariah, ilmu yakin, ainul yakin. Ilmu yakin mana kita yakin ya bil ilmi, dengan ilmu yang dikhabarkan Quran dan hadis. Kalau naik ainul basirah, bila di dalam bersih tuan buka nampak tak ada apa yang terjerit selalu macam-macam ni. Macam-macam tuan tunjukkan, banyaklah benda-benda yang dia dibuktikan. Allah. Walhasil di sana tu baik. Kalau dalam alam barzah dia cantik, maka di depan tu selamat dia. Tapi kalau alam barzah dia sangkut aja, nauzubillah, depan amat bahaya kan ya. Sebab tu makna kita minta jauh daripada fitnah kubur. Maka banyak kita nak buat apa perkara, kita ingat kubur, ingat kematian. Ya, apa boleh jawab tak di sana besok. Kalau cantik teruskan. Kalau tidak, stop, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jikalau menyeksa Allah Ta'ala akan yang berbuat maksiat, maka itulah dipanggil adilnya. Dan jika memberi kesenangan Allah Ta'ala akan hamba-Nya buat taat, maka itu adalah anugerahnya, fadli, kurnia dia. Tiada atas wajib suatu daripada ini. Tidak ada satu pun yang wajib bagi Tuhan. Wajib Tuhan kena balas ni, tak ada wajib. Ya, semua itu benda adalah kurnia daripada Allah semata-mata. Tuhan tidak ada siapa yang mengerasi dia. Kita ada, dia yang mengerasi kita.
sebab dia adalah Tuhan, pemilik segala-galanya, pencipta, penentu, pelaksana dalam semua saat, huwa fi sya'an, dalam urusan dia. Dan demikian lagi wajib atas mereka yang beriman percaya akan mizan neraca, tuan-tuan ni. Neraca tu timbang tu. Sebab tu suruh kita apa? Timbang. Fazin jami'a aqwalika wa af'alika bimizani syariah. Itu dalam kitab apa? Tuhfatul Murid, syarah bagi Syekh Ibrahim Al-Laqani. Dia kata fazin jami'a aqwalik, sila timbang seluruh ucapan kita. Kita bercakap, apa sahaja kita bercakap, kita kenyataan, timbang. Dengan apa timbang? Bimizan syariat, dengan neraca syariat. Kalau elok terus, kalau tidak sila stop. Takut tak dijawab di sana besok. Ya, wa af'alik, dan segala tindak tanduk perbuatan kita timbang dengan apa? Neraca syariat. Bila kita timbang cantik, insya-Allah sana besok dia lepas. Mulut yang paling bahaya dan di antara dia apa? Umpatan, mengumpat. Langit pertama dia kena tendang ni. 7 langit kan, sebelum Allah jadikan 7 lapis langit, Allah jadikan 7 pengawal dia, 7 malaikat. Ya. Bila dia beramal banyak hebat, naik langit pertama, pum, kena tendang balik. Sebab apa? Yang menjaga langit kata, ana sahibul ghibah, akulah yang memegang, menjaga pintu langit. Tidak dibenarkan orang yang ada mengumpat pada hari ini amal dia naik ke atas. Pukul balik muka dia, 4,000. Ya, wajah sahibi, ambil amal dia. Kalau bahasa kita, sepuk muka dia balik. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita hari-hari mengumpat. Hari-hari mengumpat. Amal kita tak naik langit kedua. Langit pertama dia kena tum. Naik kedua, beramal kena dunia, bukan kena Allah. Langit ketiga, ujubin. Langit keempat, apa dia? Takabburin. Langit kelima apa? Langit ketiga apa? Hasad. Ya. Langit keenam apa? Tidak ada ihsan kepada makhluk Tuhan. Langit ketujuh, riak. Yang lain banyak lagi. Ni kalau tak lepas tuan ni. Sebab tu seorang sahabat, gubernur Nabi Yaman, Jabal Sayyidina Muaz bin Jabal, dia meriwayatkan hadis ni, hampir dia menangis tak berhenti tuan. Setara dia punya hebat tu, hampir tak berhenti. Sebab takut tak lepas tu. Ya, langit naik, kadang langit 3 tak dindek balik. Besok pula langit keempat naik, pum, tendang balik. Ya, nak sampai ke 7 tu takut tak lepas. Itu maknanya lisan tadi. Apa kita ada muhasabah, jaga cek balik. Amal kita jaga. Ya, elakkan umpatan, apalagi fitnah dan sebagainya. Ini memang ditolak amal tu. Ria, ujub, tu semua mana penyakit yang menyebabkan dia tidak diangkat amal dia. Amalkan dia ada syibr kan, ya ta'akabu fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar. Ya, maka mereka bergirir lepas asar. Ini tadi malaikat lepas asar jaga dia sampai subuh. Subuh dia naik, yang subuh pula turun sampai asar. Ya ta'akab, makna apa? Dia bersih, dia ganti. Dia bawa naik turun, naik amal. Bila naik amal naik, tum, tendang. Ada yang cantik naik terus pada dia, atau begitulah makna. Dia suruh kita sentiasa apa? Muhasabah. Iaitu kita apa? Timbang. Ya, kita kajian menimbang amalan kita dengan natisan, insya-Allah dia akan dapat bantuan daripada Allah Taala. Sekurang-kurang kita timbang sebelum dari qablan naum. Sebelum tidur tu ambillah masa 10 minit, 15 minit ke, sembahyang sunat, taubat, sembahyang hajat, minta Taala, kemudian muhasabah, cek balik. Daripada kita bangun tidur tadi pukul berapa? Pukul 4.30, pukul 5 ke apa kan? Tengok apa sejam. Kalau baik berlaku, alhamdulillah, syukur, mudah Tuhan tambah. Kalau tengok cek ada silap, ya kita taubat sekejap. Mudah-mudahan kita tidur tadi, ada yang tidur terus ada kan. Dia tidur bila kerak dah habis terus. Jadi kalau dia siap, alhamdulillah. Dan satu lagi pesanan akhir, dan sepanjang kita tangguh kelar dulu lepas raya apa? Tutup tiap-tiap ucapan dan perkataan perbualan kita dengan kalimah la ilaha illallah. Ya, kita berbual kan, tutup la ilaha illallah, kemudian kita senyap, jalan zikir dalam. Sebab tu dalam ayat, dalam hadis Nabi kata, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir kalam dia la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Nabi tak kata akibat mengiringi. Kau mengiringi la ilaha illallah, kau mati. Oh, tu macam cerita Melayu. Kau dapat macam tu lagi baik ya. Jadi kita bercakap, kemudian kita stop. Kalam kita akhir la ilaha illallah, 2 jam kan dia meninggal. Kalam akhir dia apa? Tentu. Ya, jadi kita lazimkan. Ada satu tuan guru saya, Tuan Haji Ahmad, kita berbual-bual, dia tutupkan la ilaha, dia tutup ni. Jadi berbual balik, tutupkan, ditutup kalimah tu balik. Ya, kita harap sampai akhir itulah kalimah kita. Insya-Allah mudah-mudahan kita mati dengan kalimat thayyibah, dengan keberkatan Habibullah Rasulullah SAW dan para ahli bait dan para sahabat dan sekalian masyayikh, insya-Allah. Ya.
InsyaAllah kita tangguh sebab kita ada program lain sikit lah yang depan ni. Kita dapat kita susun, mudah-mudahan kita lepas raya pada panjang umur kita jumpa lagi lah ya, insyaAllah. Selamat berpuasa. Belum puasa lagi dah hari raya. Aku qul bihadza wa sallam. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allahumma ighfir lana ya Allah ma salafa min wa ya Allah bima fa inna khaira kullahu bi yadika. Allahumma haqqqiqna bi haqiqil ahli qurbi wa sunna la masalkan. Allahumma ja'alna wa jazi qulubana an-nas hatta yankashif lana anhum. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah karim. Allah akbar. Pada guru Ustaz, apa maksud malam ni adalah penangguhan sebab ni bulan depan insyaAllah ada kelas guru, jadi supaya imam pun ada yang tak rasa. Jadi yang satu lagi besok insyaAllah kita